Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. So, minta respon boleh dengar tak suara saya? Baik, hari ini kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu berkaitan dengan geometric progression. Okey, saya tunjuk contoh yang mudah. Okey, kita ada sequence iaitu 5, 10, 20 dan 40. Okay, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang arithmetic progression AP. Okay, now berkaitan dengan geometric progression GP. Katakan kita cuba apply apa yang kamu dah belajar sebelum ni berkaitan dengan arithmetic progression. So from this sequence the value of A is 5. Okay, so D. Okay, kita try D. Macam mana nak cari D? So katakan term yang kedua tolak term yang pertama iaitu 10 tolak 5. Okay, 10 tolak 5 akan dapat 5. Okay, itu D yang pertama. So, D yang kedua kita try. So, kita akan dapat 20 tolak 10. Sekejap. Okay, 20 tolak 10. So, akan dapat 10 ya. Kan? So, daripada sini kita dapati D1 dengan D2 tidak sama. Okay, D1 dengan D2 tidak sama. So, maknanya common difference dia berbeza. So, dia bukanlah arithmetic. Okay, so dia bukan arithmetic progression. Okay, so maknanya dekat sini, selain pada AP, kita ada satu lagi iaitu geometric progression. So, macam mana nak dapatkan, nak kena pasti dia ada geometric progression. So, yang pertama, A sama je macam yang tadi juga. So, A dia adalah 5. Okay, kalau dalam arithmetic progression, dia menggunakan D iaitu common difference. Okay, kemudian dalam geometric progression, dia akan guna common ratio. Okay, common ratio, so dia akan guna R lah. Okay, common ratio bermaksud term yang selepas, contohnya term yang kedua, bahagi dengan term yang sebelum. Okay, selepas bahagi sebelum. So, T2 adalah 20 dan T1 adalah 5. So, 20 bagi 5 akan dapat 4. Okay, itu adalah R yang pertama. Okay, so mana kat sini dengan sini. Okay, ratio dia adalah 4. Okay, so kenapa saya ambil 20? Masya Allah. Tidak, maaf. Atau dapat nombor lain. Term kedua adalah 10. Okay, term kedua adalah 10. So, 10 bahagi 5 akan dapat 2. Patut saya tengok sini dia beza. Okay, dia 2. Maksudnya 5 tu nak dapatkan 10 tu dia darab 2 lah. Okay, dia darab 2. Dia lagi masuk ke. Okay, kita tengok R yang kedua. Okay, kita tengok R yang kedua. So, R kedua kita ambil lah term yang seterusnya iaitu term ketiga. Kita bahagi dengan term kedua sebelum dia. So, term ketiga adalah 20. So, 20 bahagi dengan 10. So, 20 divided by 10 we get 2. So, mana samalah kat situ. So, kat sini pun sama. So, 10 nak jadi 20, dia akan darab dengan 2. Okay, so bermakna kat sini apabila R1 is equal to R2, maka dia adalah geometric progression. Okay, ingat ada perbezaan antara arithmetic dan geometric. So, AP dia menggunakan common difference iaitu huruf D, manakala untuk GP, okay, GP itu maksudnya geometric progression, dia menggunakan common difference atau common ratio R. So, pastikan R pertama dengan R kedua tu sama. Okay, kamu boleh test juga untuk yang ketiga. Maknanya daripada sequence ni masing-masing akan darab 2 lah. So, apabila nilai R masing-masing sama, so dia adalah geometric progression. Okay, itu adalah contoh darab. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, A tetap sama, iaitu yang depan sekali, iaitu 100. So, kita tengok R yang pertama dahulu. So, R pertama dia term yang kedua. Kita divide dengan term yang pertama. So, term yang kedua adalah 50. Term yang kedua adalah 100. So, 50 bagi 100 akan dapat 1/2. Okay, so kat sini nak ke 50 adalah 1/2. Baik, seterusnya adalah R yang kedua. Okay, R yang kedua adalah term ketiga bahagi dengan term yang kedua. So, term ketiga is 25 and then the second term is 50. Also, you will get 1/2. Okay. So, bermakna untuk ke setiap term tersebut, dia akan darab. Okay. Darab 1/2. Okay. Darab 1/2. Okay. Darab 1/2 bermaksud bahagi 2. Okay. Istilah dia juga sama dengan bahagi 2 lah. Semua kat sini dia akan darab sama ada nombor tu nombor bulat. Okay, nombor bulat tu maknanya dia akan berganda lah. Dia akan bertambah. Makin besar nombor dia. Contoh dia darab 2. And then kalau kita darab separuh, okay, darab setengah ke, darab 1/4 ke, nombor tu akan semakin berkurang. So,
keyword kat sini adalah dia punya R mestilah sama, okay, R1 dan R2 iaitu 1/2. So apabila sama R1 dan R2 maka dia dikenali sebagai geometric progression, GP. So kalau kamu buat D tak sesuai maka dia bukan arithmetic lah, dia adalah GP. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Okay, determine whether the progression below is a GP. Okay, given your justification. So, kita ada nombor. Okay, 5, 15, 45, 1, 35. So, macam tadilah saya kata, kita test dia punya ratio. So, R first, okay, adalah 15. Bahagi 5 akan dapat 3. Yang kedua, 45 bahagi 15. Okay, kamu tengok daripada sequence tersebut akan dapat 3, and then 135 bahagi dengan sebelum dia 45 pun dapat 3. So didapati nilai R semua adalah sama, maka dia adalah geometric progression. Baik, yang kedua, okay, 0.1, 0.2, 0.3. Okay, kita test dia punya R. So term yang kedua adalah 0.2, term yang pertama adalah 0.1, so we'll get 2. Okay, kemudian 0.3 divided by 0.2 and then we'll get 3/2. So maknanya R pertama dengan R kedua tidak sama. So bila tak sama, dia bukanlah geometric progression. It's not a geometric progression. Okay, disebabkan dia punya common ratio dia tak sama, different. Ni sekejap Okay, kemudian bagaimana kita nak derive formula? Okay, derive formula untuk Tn. Okay, saya ambil contoh. Okay, katakan kita ada term yang pertama. Okay, kita ada term yang kedua. Kita ada term yang ketiga. Okay, so term pertama, term kedua, term ketiga. So term pertama tu saya ambil contoh yang mudah, iaitu bermula dengan 2. Okey, 2 nak pergi kepada term yang ketiga, katakanlah saya gunakan operasi darab. Okey, darab 3. So 2 darab 3 akan dapat 6. So dia pun sama, akan darab 3 akan dapat 18. Okey, itu adalah term yang pertama, term kedua dan term ketiga. Okey, seterusnya adalah macam mana nak dapatkan nilai 2 ni. Okey, nilai 2 ni saya stay dahulu 2. Okey, bagaimana nak dapat nilai 6? Nilai 6 adalah 2 darab 3. Okey, ni yang darab 3 ni. Okey, maknanya dia darab 3 kat situ. Bagaimana nak dapat 18? 2 darab 3 darab 3. Okey, so bermaksud kat sini dia akan darab 3 tu 2 kali. Okey, darab 3 tu 2 kali. Okey, so kita boleh simpulkan kat sini. Okey, 2 ni saya salin dulu. Yang biasanya first term ni dia akan ada special case lah. Okey, yang apa nama ni? Yang kedua ni 2 darab 3. Okey, ini pun 2 darab 3. Baik, dekat sini 3 dia ada 1, iaitu 3 kuasa 1. Dekat sini kita ada 3. Dia 3 dia ada 2, so 3 dia kuasa 2. Okey, katakanlah saya nak extend satu lagi, T4. Okey, so 18 darab 3, 54. Kalau saya salah beritahu ya. Okey, bagaimana nak dapat 54? Sama juga, di darab 3. Okey, so dia akan darab 3, darab 3 akan darab 3. Okey, so bermula daripada atas tadi, starting from 2, darab 3, and then darab 3. So ada 3 kali kat situ. So bermaksud kita boleh buat ringkasan dia 3 kuasa 3. Baik, so maknanya dekat atas ni pun boleh juga kita tulis darab 3, tetapi 3 tu tak wujud. Okey, 3 tu tak wujud, maksudnya di 3 kuasa kosong. Okey, apa yang berlaku sekarang ni, kamu boleh buat satu formula umum. Okey, kamu boleh buat satu formula umum di mana yang starting yang depan ni, okey, yang ni 2, 2, 2, 2. 2 ni siapa? 2 ni refer pada T1 tadi. Okey, 2 tu refer pada T1. So siapa dia T1? T1 adalah A. Okey, T1 adalah A. Kemudian siapa dia 3 ni? Okey, mana tadi Jadi hijau lah. Okey, siapa dia 3 ni? 3, 3, 3, 3. Say 3 ni adalah ratio di antara term yang kedua dengan term pertama. Okey, ataupun ratio di antara setiap term tersebut lah. So apabila dikatakan ratio, bermakna kita wakilkan 3 tu sebagai R. Okey, sebagai R. Kemudian kamu tengok pula pada kuasa masing-masing. Okey, apakah kaitan kuasa tersebut dengan term? Okey, kamu tengok apakah kaitan antara kuasa tersebut dengan term. So contoh, the first term, okey, 1, maka kita akan guna kuasa kosong. Term kedua, kuasa 1. Term ketiga, kuasa 2. Term keempat, kuasa 3. So bermakna kat sini, kat kuasa ni dia berkurang 1. Okey, dia berkurang 1. So maknanya N tu,
Saya guna ni pula. Okey, N tu adalah term yang kita nak. N berapa? Contohlah 2. So, maknanya dekat 2 tadi akan jadi 1. Maknanya dia kurang 1. Okey, dia akan kurang 1. So, ini adalah formula untuk mencari term. Okey, untuk mencari term bagi geometric progression. Baik, okey, contohlah kita nak term 10. Okey, katakan saya nak term 10. Okey, term 10 maknanya kita akan guna AR. Okey, A dengan R tu darab, so boleh dirapatkan. So, N dia adalah 10. Okey, 10 tolak 1. So, A tadi adalah 2. So, R kita adalah 3. Okey, astagfirullahaladzim. Silap tak. Okey, A dia adalah 2. So, R dia adalah 3. Okey, ikutlah nak buat kurungan ke macam mana. So, 3. Kemudian, 10 tolak 1 akan dapat 9. Okey, ni boleh kira kalkulator lah dapat berapa. Okey, biasanya kalau kalkulator, sekejap saya cek dulu adakah boleh buat direct. 2/3 kuasa 9. Kat sini dapat 39,366. Okey, saya cuba dulu So, 39,366. Kalau saya terbalikkan, 3 kuasa 9 darab 2, 39,366. Okey, so boleh lah. Nak buat belakang dulu boleh, nak buat depan dulu pun boleh. Ataupun sama je. Okey, 2 darab, kalau buat kurungan, 3 kuasa 9. 39,366. Okey, sama juga. Okey, sama ada kamu nak buat kurungan 2 kurungan 39, kalkulator macam ni, atau tekan kalkulator 2 darab 3 kuasa 9. Okey, so akan dapatlah term yang ke-10 adalah 39,366. Oh, besar nombor tu. Baik, okey, so pastikan ni basic, pastikan kamu tahu macam mana nak terbitkan formula untuk Tn bagi geometric progression. Okey. Okay, so such that A is the first term, R is the common ratio, and N is the number of term. Okay, yang ni formula dia lah. Okay, kita tengok example 11. Okay, tengok dulu. So, saya perlu besarkan macam ni. Okay, so example 11, find the common ratio. Okay, common ratio dia adalah R. Okay, kita nak common ratio and the fifth term of the geometric progression. Okay, ni adalah dia punya sequence. Okay, so bermakna daripada sequence tersebut kita dapati 4 tu adalah A. Okay, 4 tu adalah A. And then the common ratio negatif 20 bahagi 4. Okay, akan dapat negatif 5. Okay, better kamu dah bercek jugalah. 100 bagi negatif 20 pun sama juga, akan dapat negatif 5 dan seterusnya. Okay, maknanya confirm. Baik, kemudian dia minta common ratio. Okay, dah dapat. Kemudian dia minta fifth term. Okay, term yang ke-5. So, bila term yang ke-5, okay, term yang ke-5, T5, kemudian formula kita tadi adalah A, K, R, N tolak 1. So, A kita adalah 4, R adalah negatif 5. So, N tadi 5, 5 tolak 1 akan dapat 4. Okay, so okay, kalkulator. So, dapatlah jawapan akhir adalah 2,500. Baik, okay, itu adalah yang pertama. Okay, untuk yang kedua, B, sama juga, find the common ratio and 7 term. Okay, yang term yang ke-7. Untuk geometric progression, okay, yang ni lah. Okay, yang tu dia punya senarai. So, from the sequence, we know that the A is equal to 2. And then the common ratio, okay, common ratio term yang kedua dia adalah 2/3, okay, bahagi dengan 2, okay, boleh tekan kalkulator, so kamu akan dapat 1/3, okay, sama juga dengan kalau nak guna term yang lain, 2/9 bahagi dengan 2/3. Baik, kemudian gantikan saja dalam formula untuk mencari 7 term, okay, term yang ke-7, so A dia adalah 2, and then kita gantikan R. Okay, kita gantikan R 1/3, and then 7 tadi kurang 1 akan dapat 6. So, tekan saja kalkulator. So, final answer is 2/729. Okay, tengok betul-betul. Pastikan kamu faham. Okay, lepas ni dah ada formula-formula yang lain. Okay, sekejap. Okay, we go to the next example. Example 12. Okay, find the number of term. Okay, biasanya soalan tu pusing-pusing je kat situ kan. Tn tadi kita ada Tn, kita ada A, kita ada R. So, dia boleh tanya N, dia boleh tanya A, dia boleh tanya R. Okay, dia akan pusing-pusing kat situ. Okay, now dia nak number of term. Okay, number of term of the geometric progression. Okay, ni kena pastilah. Jangan kamu terus buat kan. Okay, ni sebab kamu masih dalam subtopik geometric progression. So, bermakna soalan-soalan terdepan ni semua berkaitan geometric progression. Tapi kalau melibatkan soalan yang tajuk progression ni, kamu kena pastilah dia AP atau GP. Okay, seterusnya, okay, ini adalah sequence yang diberi. Cuma beza kat sini, dia dah diberi sequence yang terakhir. Okay, nombor yang terakhir iaitu 1/9375. So, sebab tu dia kata find the number of term. So, 1/9375 ni term yang ke berapa?
Baik, so kita keluarkan maklumat yang pertama iaitu A adalah negatif 25/3. And then find the common ratio R. Okay, 5/3. Mesti tunjuk walaupun kamu boleh tekan kalkulator tapi tunjuk jalan kira ni. Okay, sebab saya tengok sebelum ni pun ramai yang skip kalau boleh tolong elakkan lah. Okay, kadang benda-benda simple tu kamu hilang markah. Walaupun jawapan kamu betul tapi jalan kerja tak dapat nak markah, tak boleh dapat markah lah. Okey, tunjuk saja. So 5/3 bahagi, sebab maths ni umpama kamu menceritakan macam mana kamu dapat jawapan. So kamu ceritalah. So nak dapat jawapan A ni adalah 5/3 bahagi negatif 25/3. So dapatlah R dia ni. Okey, so untuk double check kamu boleh kira yang lain dah. Kemudian dia kata find the number of terms. So Tn ni, Tn ni mewakili untuk 1/9375. So kita nak tahu Tn yang tengah itu berapa. So kita ada formula AR kuasa N tolak 1. So gantikan A negatif 25/3. Gantikan R negatif 1/5 N tolak 1. Okey, N tolak 1. Kemudian macam mana dia selesaikan? Dibawa negatif 25/3 bawa ke kiri, jadi bahagilah. Okey, bahagi, so tinggallah sebelah kanan negatif 1/5 N tolak 1. Okey, yang ni dia buat perbandingan. Okey, yang ini dia buat kaedah perbandingan tapi tak semua tak semua. Yang ini kita kena cuba jayalah. Okey, macam mana dia buat? Sekejap Dia buat perbandingan sebab sini ada 5. Okey, dia cuba cari yang ni ada tak 5 kuasa something akan dapat 78125. Okey, 5 kuasa something sebab dia nak samakan 5 tu. So kamu boleh try lah trial and error, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. So last sekali kamu akan dapat 5 kuasa 7. Okey, 5 kuasa 7 akan dapat 78125. Okey, so apabila dia buat macam tu, dia nak buat perbandingan macam ni. Okey, so apabila indeks dia sama, apabila base dia sama, so kita boleh bandingkan dia punya indeks. Okey, kita boleh bandingkan dia punya indeks iaitu 7 dan N tolak 1. Okey, so bermakna 7 is equal to N minus 1, so N equal to 8. So dia buat perbandingan yang bahagian dalam. Okey, kalau tak nak buat perbandingan, boleh juga kamu pecahkan. Okey, pecahkan macam mana? Kn tolak 1. Kn tolak 1. So katakan kita ada contoh saya buat A. N tolak 1. Apa maksudnya? Tolak. Tolak ni datang daripada A kuasa N bahagi A kuasa 1. Okey, recall balik. Okey, apa maksud A N tolak 1? Kuasa tolak. Bila kuasa tolak maksudnya dia adalah operasi bahagi. Kalau kuasa tambah dia adalah operasi darab. So bila macam ni boleh juga kita buat A N bahagi A 1. Okey, so dalam kes ni saya cuba tunjuk satu lagi jalan kira. So bermakna kat sebelah kiri adalah 1/78125. Okey, ni andai kata kamu tak terfikirlah bagaimana nak buat perbandingan base tadi. Okey, so bermakna kat sini akan jadi 1/5. Okey, 1/5 kuasa N bahagi negatif 1/5. Okey, kuasa 1. Kuasa 1 nak buat boleh, tak nak buat boleh. Kemudian ni basic maths lah. So basic maths apa yang dimaksudkan? Ini bawa je lah ke sini. Okey, bawa sini akan jadi operasi darab. So kira-kira. Kemudian kamu bandingkan dengan negatif 1/5 tadi. Okey, saya rasa ni pun boleh guna log. Okey, boleh guna log. Okey, pastikan kamu ingat balik apa yang kamu dah belajar berkaitan dengan log sebelum ni. Okey, untuk geometric progression, yes, akan banyak guna log. Log 10 lah. Okey, dia akan banyak guna log ke sini. Okey, so jawapan akhir kira-kira kamu akan dapat N sama dengan 8. Ni kamu boleh cuba Kamu boleh cuba. Dia boleh guna log, boleh guna perbandingan. Sebab apa nak guna log? Sebab dia ada kuasa N kat sini. Sebab N tu kita nak bawa ke depan. Once N tu nak bawa ke depan, yang kita nak cari, kita akan guna log. Log negatif 1/5 dan seterusnya lah. Baik. Ada pun contoh log. Baik, soalan seterusnya, example 13. Okay, an open stadium has 20 chairs. Okay, in the first row, and the number of chairs in the next row is 1.5. Okay, 1.5 times the number of chairs of the previous row. So yang selepas tu akan jadi 1.5 lah, kali ganda. Okay, so calculate the maximum. Okay, maximum number of chairs in the 10th row. Okay, yang 10th row lah, row yang ke-10. So kat sini kita dah tahu the first row is 20, therefore the A is equal to 20. Kemudian next tu dia dah bagi tahu R dia. Okay, kamu nak buat 1.5 pun boleh atau 1.5 pun boleh. Okay, so kat sini R dia adalah
1/5. Kemudian untuk memudahkan pengiraan, kamu keluarkan sequence dia. Okey, keluarkan sequence. Mula-mula adalah 20. Kemudian 20 tu kamu darablah dengan 1.5. Okey, darab 1.5 akan dapat 30. Okey, ini nak double check lah. Okey, kemudian darab juga 1.5. Okey, untuk dapat term yang ketiga. Biasanya 3 dah cukup. Okey, now kita nak untuk T10. Okey, untuk T10. So, A dia adalah 20, R dia adalah 1.5. So, N tolak 1, maknanya 10 tolak 1 akan dapat 9. So, kira-kira akan dapat 768.9. Okay, that's the maximum number of chairs in the 10th row is 768. Okay, jangan buat point. Kerusi tak ada point. Okay, kerusi tak ada point. Dan biasanya 768.9 kamu kena ke bawah. Okay, ke bawah. Sebab nak lengkapkan bilangan kursi. Okay, lengkapkan bilangan kursi iaitu 768. Kamu tak boleh ambil 769 sebab dia tak sampai lagi nombor tersebut. Dia point 9. Okay, dia tak sampai nombor next. Walaupun kamu bundar, okay, menghampiri 769. Okay, kamu kena ikut logik lah. Sebab bilangan kursi pada row yang ke-10 ni adalah 768.9. Okay, 768 tu confirm. Tak masuk lagi 769. So, jawapan 769 confirm salah. Okey, dia confirm dia adalah 768. 769 tu tak masuk. Okey, walaupun kamu bunda dapat 769. Okey, kena ikut logik kat situ. Okey, next okay, which row has at least 505 chairs. Okey, 505 chairs ni adalah bilangan kerusi term yang keberapa. Okey, term yang keberapa. So, maknanya kita akan guna formula KAR tadilah. So, kita akan guna formula AR N tolak 1. Okay, at least. Okay, sekurang-kurangnya. Maksudnya 505 dan ke atas. Okay, 505 dan ke atas. So, tanda ni pun main peranan. Okay, kemudian kita gantikan A. Okay, kita dah ada A tadi adalah 20. R dia 1.5. Disebabkan kita nak cari N, kita kekalkan N tolak 1 and then equal or more than 505. Kemudian 20 tu bawa ke kiri, dia akan jadi bahagi 20. Okey, ini yang saya katakan tadi yang berkaitan dengan log. So, kita nak bawa N tolak 1 ke depan. Okey, kita boleh buat ke depan dan pastikan kamu ada log. Ataupun dia sebenarnya dia buat log dulu. Okey, dia logkan kiri dan kanan. Okey, log sebelah kiri, log sebelah kanan. Barulah bawa N tolak 1 tu ke depan. Okey, ini dia shortcut lah. Tapi pastikan kamu ada log kiri dan kanan. Baik, so seterusnya N tolak 1, log 1.5 ni tak nak, bawalah dia ke kanan. So, akan jadi operasi bahagi. Kemudian tinggal negatif 1, bawa ke kanan akan jadi tambah 1. So, N mestilah lebih. Okey, N mestilah lebih atau sama dengan 8.9. 6. So, N tu adalah bilangan yang lebih pada 8.9. Lebih pada 8.9 adalah 9. Kena pertimbangkan lah nak letak nombor apa. Jangan letak nombor 8 pula. Sebab dia lebih 8.96. So, bermakna row yang ke-9 mempunyai sekurang-kurangnya 505 chairs. Okey, sekejap. Okay, bagaimana kita nak tahu jawapan kita tu betul ke tak? Sebenarnya kamu boleh guna kaedah pergantian. Okay, kamu guna kaedah pergantian kat situ. Iaitu 20, okay, 1.5. N dah dapat tadi 9. Okay, 9 tolak 1. Okay, 9 tolak 1. Okay, ni kalkulator lah. Okay, kamu tekan kalkulator. Okay, pastikan double check Kalau saya salah bagi tahu. Kuasa 9 tolak 1 jadi 8. Okay, so bila 8 dia akan dapat 512 point something. Okay, 512.5 sekian-sekian lah. Okay, maknanya 512. Betul lah. So, apabila term yang ke-9, okay, term yang ke-9, 9 row, dia akan dapat 512. Maknanya 512 tu melebihi 505. Katakan kamu ambil 8. Okay, katakan kamu ambil 8. Contoh lain. 20, 1.5. Okay, saya buat warna lain. Okay, 8. Dekat sini kamu buat 8 tolak 1. Sebab jawapan N kamu tadi 8. So, apa yang berlaku? Okay, ganti saja. Okay, ganti saja. Macam tadi kalkulator, 20 darab 1.5, 8 tolak 1 dapat 7. Okay, so bila dapat kuasa 7 tadi, kamu akan dapat 341. Jauh beza dia. Okay, 341.7. Okay, nampak? So, bila N yang berbeza, kesilapan dia sikit je. N kamu 8 atau 9. Once kamu ambil 8, confirm lah jawapan dia salah. Okay, yang ni kita nak cuba double check. Mana satu betul? 9 ke 8? Okay, 9 ke 8. So, kita ganti. Allah Akbar. Macam mana dia je ni? Okay, antara 9 atau 8. So, bila kita dah ganti 9, kita dapat 512. Okay, logik 512 lebih pada 505. Kalau kita buat 8 dapat tolak 1, kita dapat 341. So, dia tak menjawab soalan lah. So, 8 ni salah. Okay, ni buat kaedah
Kita double check balik. Okay, kita double check. Setiap jawapan kita dapat tu, kita cuba gantikan dalam equation. Okay, seterusnya adalah deriving the formula of sum. Okay, so basic kita kena tahu tentang term. And then kita kena tahu tentang sum. Okay, sum ni dia agak mencabar sikit. Okay, tapi ni panjang panjang sangat ni. Saya just tunjuk lah kalau nak explain satu-satu dia panjang. Okay, consider the geometric progression with the following terms. Okay, kita ada A, AR. Okay, macam mana dapat AR? Iaitu A darab R. Okay. Kemudian darab lagi R, ada 2 R. Darab lagi R, ada 3 dan seterusnya. Maka last sekali dia akan ada satu formula umum iaitu AR kuasa N tolak 1 dan nyata A adalah AR N tolak 1. Okay, so let's say the sum of the first n term is Sn. Okay, Sn dekat sini lah. So ni adalah term yang tadi. So dia ada equation yang pertama. So seterusnya equation yang kedua, ni tertinggal ni maksudnya. Dia darab. Okay, dia darab dengan R. Okay, equation yang pertama tu darab dengan R. So apa yang berlaku? A tadi akan A tadi akan jadi AR. Okay, AR tadi akan jadi AR square. Okay, masing-masing dah darab R. Okay, last sekali sampailah dapat jawapan tersebut. So dia adalah equation yang kedua. Okay, sekarang ni ada dua kemungkinan. So dia buat A dan B. Okay, dia buat A dan B. A adalah apa berlaku kalau equation pertama kita tolak dengan equation kedua. Okay, equation pertama tolak dengan equation kedua. So maknanya Sn tolak dengan R Sn. Kemudian A tolak AR, semua. Okay, ni panjang lah kalau nak terangkan. So nanti jawapan last sekali kita akan dapat. Okay, tadilah Sn tolak R Sn akan dapat A tolak ARN. Okay, sorry. ARN. Saya sebut ARN lah. Okay. Kemudian kita boleh factorize. Okay, kita boleh factorize sebab kita nak keluarkan Sn tersebut. Okay. Kemudian kita bawakan satu tolak R ni ke bawah lah. Okay, buat ke bawah. Maka terhasillah satu formula untuk Sn. Okay, formula untuk Sn yang pertama iaitu A kurungan 1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. Okay, dengan syarat R tu tak boleh sama dengan 1. Ni mesti wajib R tu tak boleh sama dengan 1 sebab bila R tu sama dengan 1 tolak 1 is 0. Okay, kamu tak boleh divide by 0 sebab dia akan dapat undefined. Baik, formula ni biasanya digunakan commonly used when R, okay, ni kamu kena take note lah, less than 1. Okay, apabila nilai R tu kurang daripada 1 lah. Okay, kurang daripada 1 maksudnya contohlah 0.1, 0.2. Okay, itu kalau dalam point. Ataupun dia 1/2. Okay, R contohlah 0.2, 0.3. Okay, ataupun 1/2 sebab 1/2 kan sama dengan 0.5. Okay, ini kalau R dia kurang pada 1. Okay, kemudian kita ada pilihan yang kedua. Okay, jika equation 2 tolak dengan equation yang pertama. Okay, equation 2 tolak equation yang pertama kat sini. So, apa yang kamu akan dapat adalah equation kedua tadi starting from RSN. Okay, starting from RSN tadi. Kemudian kita tolak dengan Sn. So, jawapan akhir dia kat sini akan dapat A, Rn tolak A. Kemudian kita factorize Sn sebab kita nak Sn. Kemudian R tolak 1 bawa ke bawah. Okay, sama juga syarat dia R tak boleh sama dengan 1. Okay, so ini adalah formula yang kedua. Okay, formula yang kedua. Iaitu A kurungan Rn tolak 1, R tolak 1. Okay, so ini biasanya akan digunakan apabila nilai R tu more than 1. Okay, R more than 1 maksudnya 2, 3, 4, 5 dan lebih daripada 1 lah. Baik, so macam mana nak ingat ni? Ada dua formula. Okay, macam mana nak ingat? Senang saja. Kamu tengok dekat bawah. Okay, kamu tengok dekat bawah. Mana tadi ni. Okay. Kalau R tu kurang pada 1, dia mesti selepas, okay, sebelah kanan lah, maksudnya 1 tolak R. Okay, so bila bawah 1 tolak R, atas pun akan jadi 1 tolak R juga, tapi dari R tu ada kuasa lah. Kalau R tu lebih besar pada 1, so lebih besar pada 1 means dia akan berada di depan. Okay, maknanya R tolak 1. So dekat bawah ni R tolak 1, dekat atas pun R tolak 1, cuma R tu ada kuasa. Baik, okay, so kamu ada dua formula ni, pastikan kamu tahu yang mana satu nak guna. So R tu besar ke R tu kecil. Okay, sebenarnya ada satu lagi special case, tu nantilah saya cerita. Okay, so ingat part 2 ni, macam nak tentukan formula dia. R tu lebih besar pada 1, R tu berada di depan. Kalau R tu kurang pada 1, R tu berada di belakang. Baik, okay, ini yang berkaitan dengan sum of the first n term. Ikutlah term dia ada berapa. Okay, kalau dalam arithmetic dia ada 1 je Sn. Okay, yang ni dia ada 2. Actually ada satu lagi. Ada satu lagi. Baik. Okay, in the geometric progression, the n term, okay, is also calculated by the deducting. Okay, deducting the sum of n plus 1 term from the sum of n term. Okay, for example, given the geometric progression is, ni.
Kemudian the fifth term, okay, kat sini ada tak 5? 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja. Can be calculated by deducting the sum of four terms from the sum of the 5 term. Okay, which is T5, okay, equal to S5 minus S4. So therefore the formula to find the Tn by using the sum of term can be written by ni. Oh, ni sepatutnya kumpulan 2 explain ni, tapi tak apalah. Saya tunjuk sikit. Macam mana macam ni saya bagi contoh mudah. Okay, katakanlah kita ambil nombor mudah. 1, 2, 3. Oh, ni cukup tak nampak. Kita ambil start pada 2 lah. Okay, 2 darab 3 lah contoh. Okay, 2 darab 3, 6. Okay, darab 3, 6, 3, 6, 2, 18. Okay, 2 darab 3, 6. Dan darab 3, 18. 18 darab 3 berapa? 50 berapa tadi kan? 54, yes, 54. Okay, kemudian darab 3, 54 darab 3. Contoh 162. Okay, apa yang dimasukkan Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, katakanlah saya nak term yang ke-5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya nak term yang ke-5. Okay, ini adalah term yang pertama. Ini adalah term yang kedua. Term ketiga, term keempat, term kelima. Katakan kamu tak tahu. Term kelima ni kita tak tahu. So, macam mana kita nak cari? Term yang kelima adalah Sn. Okay, NN sama. Maknanya S5. Apa yang dimasukkan dengan S5? S5 ni, saya tentang S5 semualah. Ni. Okay, ini adalah S5. Okay, ini adalah S5. Kenapa S5? Ada 5 term. Term 1, term 2, term 3, term 4, term 5. Tolak. Okay, tolak. Okay, kita nak yang ni. Kita nak cari 162 ni, iaitu T5. So, macam mana nak cari? Ambil semua T5. Okay, kemudian kita tolak, kalau 5 tolak 1 akan jadi 4. Okay, kat sini akan jadi S4 tolak 1. So, apa yang dimasukkan S4? Inilah. Yang ni. Okay. So, bermaksud, kalau nak term yang kelima ni, kita ambil semua summation of all, okay, 5 term, tolak dengan summation of sebelum dia. Sebelum 5. Okay, sebelum 5 maknanya summation 4 lah. Okay, hasil tambah 4 nombor sebelah ni, sebelah kiri. So, dapatlah dia untuk T5. Okay, untuk T5. So, begitulah juga dengan contohlah kita nak T10 lah contoh. So, T10 adalah kita totalkan semua S10, tolak dengan summation sebelum dia. Okay, kita ada 1 sampai 10. Okay, ambil semua. Tolak dengan summation nombor 1 sampai 9 tadi. Buang. So, tinggallah term yang ke-10. Okay, ini penting Sangat-sangat penting. Saya start kat situ. Okay. So, harap boleh faham lah yang tu. Okay, tengok dulu example 14. Baik, sambung example 14. Okay, given a geometric series. Okay, series ni biasanya melibatkan operasi lah. Kalau tadi dia koma-koma, okay, yang ni dia ada operasi, iaitu kat sini operasi tambah. So, kita ada 1 plus 5 plus 25 plus 21 to 5 plus 6 to 5 and dot ni maksudnya infinity. And then find the sum of the first, okay, sum of the first 10 term. Okay, kita nak hasil tambah 10 term yang pertama. Okay, so daripada series tersebut, A dia adalah 1 and the common ratio dia adalah 5. Okay, macam mana dapat 5? So, 5 tu bahagi dengan 1 atau 25 bahagi 5 atau seterusnya lah. Okay, R5 bermaksud R2 more than 1. Okay, more than 1, so bermaksud R2 berada di depan. Okay, ingat formula tadi, R2 berada di depan. Okay, kat sini. So, maknanya R tolak 1. Kalau R2 kurang pada 1, 1 tolak R. So, bila bawah R tolak 1, atas pun R tolak 1 juga. Okay, R tolak 1, tapi R2 ada kuasa lah. Kuasa N. Baik. So, apa yang dia buat? Kita nak mencari S10. So, gantikan A dia adalah 1. Kemudian R dia adalah 5. KN dia adalah 10. Okey, yang ni student selalu silap. Dia adalah tadi saya sebut Rn tolak 1. Okey, Rn silap. Saya pula silap. Rn tolak 1. Maksud dia Rn yang seketul ni tolak 1. Okey, Rn seketul ni tolak 1. Apa yang student selalu buat adalah Rn tolak 1. Okey, N tu yang dia tolak 1. Kat situ dia akan silap lah. Okey, pastikan kamu hati-hati. Nak menulis pun kena hati-hati. Okey, ini salah, ini betul. So, Rn tu, kuasa tu N tolak dengan 1. Baik, so 5 kuasa 10 tolak 1 and then bahagi dengan 5 tolak 1. Kemudian, wow, besar jawapannya. Okey, so dapatlah jawapan 244140. 6. Okey, besar lah sebab starting pun dia dah besar kan kat situ. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Find the value of N where Sn equal to 3906. Okey, so maknanya kita nak cari ni adalah hasil tambah berapa term. Okey, berapa term untuk mendapatkan jawapan 3906. So, kita buat
buatlah formula SN sama dengan 3906. Kita expand dahulu apakah formula SN. So ini adalah untuk formula SN. Okay, sama juga kita gantikan A dia 1 and then R dia 5. Okay, ganti-ganti dapatlah 3906. So 5 tolak 1 4 tu, 4 tu bawa ke kanan jadi darab. So akan jadi 15624. Kemudian 1 ni kita tak nak. Okay, tolak 1 bawa ke kanan akan jadi tambah 1 15625. Okay, pun sama juga. Bagaimana nak cari N? Okay, kita lockkan kiri dan kanan. So bila lock kiri dan kanan, N tu boleh bawa ke depan. So lock 5 ni bawa ke kanan akan jadi bahagi. So lock 1565 bahagi dengan lock 5. So jawapan akhir kamu akan dapat 6. Okay, akan dapat 6. Atau satu lagi kaedah, kamu boleh guna kaedah perbandingan. Okay, ini. So akan dapat 5 kuasa N sama dengan, okay, 15625. Okay, maknanya kamu nak buat perbandingan 5 kuasa berapa? Kita nak buat perbandingan. Okay, sebelah kiri dan sebelah kanan. So kamu cuba jayalah. So 5 kuasa berapa? 5 kuasa 3. Tak boleh, tak dapat kan? So 5 kuasa, didik balik 4. Okay, 625 tak dapat. Okay, 5 kuasa 5. Okay, 31 pun tak dapat. 5 kuasa 6. Okay, baru dapat 15625. So, maknanya guna kaedah cuba jayalah. So, bermakna kat sini kamu akan dapat 5 kuasa N adalah bersamaan dengan 5 kuasa berapa tadi? 6. Okay, so apabila dia punya base dia sama, okay, so maknanya kita boleh buat perbandingan untuk kuasa dia. Okay, so therefore the final answer is N equal to 6. Okay, tu kaedah lain lah. Manalah tahu bila sampai sini nanti kamu blur kan. Nak buat macam mana ni? Nak guna log ke? Kalau kamu terfikir log, buat log. Kalau tak terfikir log, buat kaedah perbandingan. Okay, kita buat perbandingan sebab base dia sama 5. So 5 kuasa berapa? Ni kena guna cuba jaya lah. Okay, yang ni pun diterima. Baik. Tu antara dua kaedah yang boleh kamu guna untuk selesaikan soalan tersebut. Okey, banyak guna log sebab dia, biasanya kalau melibatkan kuasa ni akan melibatkan juga log. Okey, example 15. Apa benda ni? So kita tengok gambar rajah dulu. Label 1 ada seorang, label 2 ada 2 orang, label 3 ada 4 orang. Macam mana berlaku? Satu ni pecah 2, satu pecah 2. So label 4, satu ni pun pecah 2, pecah 2, pecah 2, pecah 2. Ni macam MLM ni. Mati label kan. So ada pairing, okay? Pairing kiri dan kanan. So kamu hati-hati lah, jangan terjebak dengan MLM. So macam ni lah dia punya skim dia. Orang kata piramid skim. Macam ni lah piramid skim. So daripada atas tu dia membesar. Okay, dia akan berganda lah. Baik. Ni apa benda ni? Help product company has a plan ni. Each member has to promote to company product and getting 2 downline. Ni dia ada 2 downline kan. Okay, kamu biasa dengar perkataan 2 downline. Okay, kemudian dia kata show that the number of member in each level follows a geometric progression. So kamu kena tunjuk lah bagaimana dia follow GP, okay, bukannya AP. So senang saja, kita keluarkan dahulu dia punya sequence dia. So starting from 1, okay, 1 akan jadi 2, 2 akan jadi 4, 4 akan jadi 8. Okay, kat sini dah tunjuk kan, 1, 2, 4 dan 8. Kemudian kita test, okay, kita test adakah ratio dia sama. So apabila kita kira R, 2 tadi bagi 1, kemudian R yang kedua 4 pun bagi 2. So masing-masing akan dapat 2. Okay, kamu boleh balas R1, R2. Okay, kemudian didapati nilai R tu adalah sama, iaitu 2. Okay, that's the number of member in each level follows a geometric progression. Okay, so macam mana nak tahu? Keluarkan dahulu sequence dia. Okay, daripada nombor tu kita boleh main kat situ lah, ratio ke apa semua. Okay, soalan kedua. If there are 9 levels, okay, in the marketing strategy, find the total number of member involved in promoting the product. Okay, dalam gambar rajah dia hanya tunjuk sampai level 4 sahaja. Okay, sampai level 4 sahaja. So maknanya ada seterusnya sampai dah level 9. Okay, dia minta level 9. Okay, dia minta level 9. So bagaimana kita nak buat? Dia minta find the total number, SN. Okay, total number untuk S9 lah. So apabila N9, S9, apa maksud S9? S9 adalah level 1 sampailah level 9 tu kamu tambahkan dia. Okay, term 1, 1, 2, 4, 8, ... Dan yang last sekali adalah term yang ke-9. Baik, so kita guna formula yang tadi kita kena pasti apakah R dia adalah more than 1. Okay, R dia more than 1. Sebab R dia 2. So bila R more than 1, so R tu akan berada di depan. Okay, so R berada di depan. So atas pun R tolak 1. Rn tolak 1. Okay, so gantikan sahaja. N dia 9. Kat sini 9. A dia 1. R dia 2. Kira-kira so jawapan dia adalah 5, 1, 1. So the total number of members involving in promoting the product is 511 members. Ramai tu. So maknanya label yang ke-9 adalah seramai 511. Okey. Oh,
buat panjang pula bab ni. Okay, ni saya nak kamu cuba. Okay, saya nak kamu cuba sekejap. Okay, consider the geometric progression. Okay, we have 64, 32 and 16. Okay, saya nak kamu buat yang saya highlight ni. Okay, untuk N1, N2, N3, N200. Kalau nak ni banyak pula. Okay, N1, N2, N3, N200. Saya nak kamu cari Rn saja. Saya nak kamu cari Rn saja. Boleh nampak? Okay, Rn. Ni tak perlu. Okay, ni tak perlu. Ni nanti nak buat ni panjang pula. Okay, tak perlu. Okay, buat Rn saja. Okay, ni kita nak try buat formula. Okay, formula yang berkaitan dengan infinity. Macam mana tahu infinity ni? Sebab ada dot. Okay, kita nak cari Sn untuk infinity. Okay, kamu try buat sekejap. Sekejap lagi saya panggil dengan jawapan kamu. So, kita nak S infinity. Macam tu infinity. Alright. Okay, saya bagi masa 5 minit juga kot. Okay, 5 minit. So, 12, 5, 6. Tak apalah, saya bagi masa kat sini. Okay, pastikan kamu salin dulu. Saya nak tunjuk timing nanti. Okay, N1, N2, N3. Geometric progression dia 64, 32, 16. Okay, N1, N2, N3. Kemudian N200. Okay, cari Rn dia berapa. Okay. Baik, saya bagi masa 5 minit. Nanti kita sambung dan saya panggil lah. Baik. Okay, so saya harap kamu dah dapat cari sikit iaitu N1, N2, N3, kemudian N200. Siapa yang nak buat? Natasha ada. Natasha dah buat dah. Okay, mula-mula nak cari apa? Okay, Rn. R lah. Okay, selesai R. Okay, apakah nilai R dia? 64. R. Rn ni apa maksud dia? Rn. R tu ratio. Okey, 32 bahagi 64. Okey, 32 bagi 4, 64. So, akan dapat apa? 1/2. Kan? 0. Okey, tak apa. 0.5 pun boleh. 0.5 boleh. Okey, so apa yang dimasukkan dengan Rn? Okey, Rn maksudnya N tu kamu kena gantikanlah. Gantikanlah N dia. N1, N2, N3, N200. Okey, so R1 kamu dapat berapa? Saya dah guna pen apa ni? Tengok. R1. R01. Oh, kamu buat darab bukan darab ni. R saja. R. 0.5. Maksudnya R1 ni adalah saya nak buat kat mana sebab kat sini lah. So R1 bermaksud 0.5 atau 1/2 tadi kuasa 1. So akan dapat kuasa 1 bermaksud kat sini 0.5 lah. Allahu Akbar besarnya. Saya buat kat bawah lah. Okey, R1 adalah 0.5 kuasa 1. Okey. R2 bermaksud dia 0.5 square iaitu 0.25. Okey, so R3 0.1 1/8. Okey, 1/8 tu boleh juga tapi saya nak elakkan tu supaya nanti tak nampak dia punya perbandingan. Okey. So bila kita nak buat formula, biasanya kita akan buat pattern yang sama. Macam contoh dia kat sini nombor dia dalam point. So yang lala semua tu mesti point. Kalau kejap point, kejap fraction, so kamu tak akan nampak lah. Okey. Walaupun dia betul 1/8 tu betul. Okey, ini akan dapat berapa tadi 0.125 sekejap 0.125. Okey. So dekat sini 3. Seterusnya saya ambil R yang besar. Saya ambil R besar terus 200. Okey, so bermakna 0.5 akan kuasa dengan 200. Okey, ni apa jawapan dia? Siapa boleh share? Kamu dapat apa? Banyak sangat tu. Okey, 6.22. 22 je lah. Okey, darab. Perasan tak ada darab kecil tu? Kalau siapa perasan. Belah kanan tu darab negatif. Banyak tu. Negatif 61. Okey, macam mana nak tahu nombor ni berapa? Okey, kamu tekan ni dalam Allah Akbar, lupa. Tiny lupa. Okey, dia melibatkan darab 10. Okey, tak apa. Kamu tekan shift, kamu tekan ENG. Okey, tekan shift ENG. Ulang-ulang banyak kali. So apa yang berlaku, kamu akan dapat nombor. Kalau kamu buat banyak sekali tu dia akan dia akan keluarkan kosong kat depan tu. Dikatakan saya ambil 0.0000622. Okey. So darab 10, yang ini akan berkurang lah, negatif 57. Okey, sebenarnya kamu boleh ulang shift ENG, tapi tak boleh lah sebab paparan skrin ni pendek. Kalau paparan skrin tu panjang sebab dia melibatkan 57 nombor ni kat belakang ni. Okey, so apa yang saya nak highlight kat sini, nombor ni 6.22 ni nombor besar. Nampak macam nombor besar. Sebenarnya dia adalah nombor kecil. Okey, kamu boleh kecilkan dia. Kamu tekan shift, tekan ENG. Okey, ENG atas 8 tu. Okey, ENG atas 8. So akan dapatlah 0.0. Kalau kamu ulang dia akan dapat 0.0 something. Baik. Okey, sebenarnya apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah bila N tu bertambah besar. Bila N tu bertambah besar. Saya buat formula sini. Bila N
bertambah besar. Okay, maknanya 1, 2, 3, saya langkau terus 200 nak cepat. Okay, so apa yang berlaku pada nilai Rn? Okay, apa yang berlaku pada nilai Rn? Okay, mula-mula Rn adalah 0.5. Yang kedua 0.25. Kemudian 0.125. And then dapat 0.000622 darab 10 something lah. Okay. So kalau kamu tengok nombor ni untuk Rn ni dia semakin berkurang. Okay. Allahu Akbar. Dia semakin berkurang. Okey, N tu semakin tinggi, semakin meningkat nilai N tu. Sebenarnya N tu dia menghampiri. Okay, katakan kita buat satu formula umum. Saya nak ambil mana point yang ni. Okey, so N tu dia menghampiri infinity. Macam tu ke infinity? Lebih kurang macam tu lah. Okay, 8 terbalik tu. Okay, bila N tu terlalu besar, tadi contoh dia 200, kamu boleh try 400, 1000, 10,000, 100,000, sejuta. N tu banyak. So, apa yang berlaku pada Rn ni, nilai dia semakin mengecil. Atau nilai tu, kalau kamu pasang 0.5, 0.25, 0.125, 0.000, so dia akan, Rn ni, dia akan menghampiri kosong. Okay, nilai Rn ni makin lama dia menghampiri kosong. Okay, daripada 0.5 halu sampailah 0.00000 something lah. So maknanya Rn ni kosong. Okay, apa kaitan dia? Oh, ni ada definisi. Okay, definisi ni nantilah. Okay, apa kaitan dia? Kamu ada formula tadi. Mana formula tadi? A1 tolak. Okay, formula dia adalah Sn A, okay, R tadi R berapa? Less than 1 kan? Okay, R tadi 1/2, 0.5. Okay, R dia sebab sini. R dia less than 1, so maknanya R berada di bawah. Berada di bawah, dia berada di kanan. Okay, 1 tolak R. Okay, sebab R tu kurang kan? Okay, so formula atas ni adalah sama juga 1 tolak R, cuma dia ada N. Okay, ni cara nak ingat tadilah. Okay, so sekarang apa yang berlaku? Kita nak kaitkan dengan infinity. So, bila S infinity, ni point dia dekat sini. Rn akan menghampiri kosong. Okay, yang ini akan menghampiri kosong. So, ini dia akan menghampiri kosong lah. So, maknanya kita boleh buat satu pergantian kat situ. Kamu akan ada satu formula umum, iaitu A, A 1 tolak kosong. Okay, 1 tolak kosong per 1 tolak R. Okay, ini adalah untuk S infinity. So, kita boleh buat kat sini. S infinity formula dia adalah 1 tolak kosong dapat 1. So, tinggallah A. Okay, so tinggallah A. So, 1 tolak R. So, ini adalah formula untuk S infinity. Okay, kalau kamu tengok formula yang diberi macam ni dah. Okay, A per 1 tolak R. So, mana dia dapat? Kalau kamu pasal formula ni saya terang tadi lah. 1 tolak R. Atas dia sebenarnya adalah ada 1 tolak Rn. Tetapi Rn tu dianggap kosong. Sebab apabila N tu menghampiri infinity, so Rn tu akan menghampiri kosong. Okay, ini point ni penting. Ini sebenarnya berkaitan dengan konsep lah kat sini. So apabila N menghampiri infinity, Rn tu akan menghampiri kosong. So dia akan gantikan Rn tu sebagai kosong. 1 tolak kosong akan dapat 1. So A darab 1 akan dapat A. So dapatlah formula untuk S infinity, iaitu A per 1 tolak R. Okay, faham konsep tu tapi dengan syarat R tu mestilah less than 1. Sebab dia 1 tolak R. Okay, ini adalah formula S infinity. Okay, macam mana tu? Kita tengok contoh lah. Okay, mungkin kamu tak faham. Okay, yang tadi pembuktian macam mana kamu nak derive formula S infinity. Okay, konsep dia yang tadi saya dah terangkan. Baik, kita tengok kepada example seterusnya. Okay, find the sum to infinity. Okay, the sum to infinity of geometric progression. Ni. Yang penting ni belakang ni. Okay, maknanya kita nak cari hasil tambah sampai infinity. Okay, dari segi logiknya, macam tak logik lah kan. Macam mana kamu nak cari hasil tambah sampai infinity? Kan kita tak tahu nombor yang terakhir tu nombor berapa. Kan? So, maknanya kat sini dia dah mengeluarkan satu formula lah. Okay, formula untuk mencari infinity. Macam mana cari ini? Ini orang-orang dulu lah. Orang-orang matematik dia dah keluarkan formula tersebut. So, hebat-hebat lah. Okay, yang dia orang buat formula tersebut. Nanti kamu boleh carilah siapa yang membuat formula ni. Okay, kita ada ahli matematik yang buat formula tersebut. Baik. So, the solution is, so A kita tahu, A dia adalah 45. Okay, R, konsep dia sama. R mestilah ratio. Ambil mana-mana nombor pun tak apa. Yang penting, selepas bahagi sebelum. Okay, contoh ni 9 bagi 45. 1.8 bagi 9 pun boleh. So, kamu akan dapat 1/5. 1/5 ni sebenarnya berapa? 1 bagi 5, 0.2 kot. Yes, betul. 0.2. Baik, so bila 0.2, R tu lebih kecil lah. Okay, nak buat 1/5 pun boleh atau nak buat 0.2 pun boleh.
bermakna R tu kecil daripada 1. So bila kecil daripada 1, R tu berada di belakang. So S infinity gantikan sahaja A, tadi formula dia tadi kan, A, hilang dah. Okey, formula dia tadi S infinity, siapa kita refresh balik, 1 tolak R. Okey, so A gantikan 45, 1 tolak R. R tu nak guna 0.2 pun boleh. So dapatlah jawapan akhir untuk S infinity adalah 5.6 1 per 4. Okey, itu adalah hasil tambah sehingga tak terhinggaan infinity. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, the sum to infinity of geometry progression is dia dah bagi dah hasil tambah untuk infinity adalah 31 1 per 2 atau 31.5. Baik. And the sum of two term. Ini pun penting juga apa yang dimaksud dengan dua term yang pertama. First two term is 28. Okay. Maknanya ada dua kat sini. And then soalan minta find the common ratio. Okay, find the common ratio. Saya kena kecilkan sikit. Okay, kita dah tahu S infinity adalah 31 1 per 2 atau 31 per 5. Kemudian S infinity siapa? So kita keluarkan formula iaitu A per 1 tolak R. Okay. 31 1 per 2 ni bersamaan dengan 63 per 2. Ini tukar je. Okay. Tukar daripada mixed number kepada improper atau nak bawa point pun tak ada masalah. Okay. Kemudian kalau kamu perasan dalam equation tu ada dua benda tak tahu, A dengan R. Okay. So kita wakilkan subjek kita sebagai A. Okay, akan dapatlah 1 tolak R tu bawa ke kanan. So akan jadi darab kat situ. So ini adalah first equation. So ingat apabila dalam equation tak tahu dua benda, maknanya dia perlukan satu lagi maklumat. Okay, maklumat yang kedua adalah first two term. Okay, maknanya first two term, term 1 tambah term yang kedua. Okay, term 1 adalah A, term kedua adalah AR. Okay, kamu jangan guna arithmetic pula. Okay, ingat ni adalah geometrik. Kan tiba-tiba pula ada A tambah N tolak 1D. Salah lah, confirm salah kat situ. Okay, first two term untuk geometrik, yang pertama adalah A, yang kedua adalah AR. Okay, so dapatlah 28. Okay, kemudian dia factorize. Kenapa dia factorize? Sebab dia nak samakan dengan A tu. Pun boleh juga. Okay, dapatlah macam ni. So dapatlah ini adalah equation yang kedua. Baik, seterusnya adalah equation kedua bahagi dengan equation yang pertama. Okey, equation kedua bahagi dengan equation pertama. Kenapa dia nak bahagi? Okey, sebab apa sebab dia nak hilangkan A. Okey, sebab dia nak hilangkan A. Okey, kalau kamu perasan kat sini dengan kat sini ada A tu, so bahagi yang ni, hilanglah A tu. So tujuan kamu nak buat elimination, nak hilangkan salah satu. Ikutlah, nak hilangkan A pun boleh, nak hilangkan R pun boleh. Tak semestinya elimination, kamu nak buat substitution pun boleh. Okay, contoh substitution, kamu dah ada A nombor 1 tu, ganti dekat A equation kedua pun boleh. Cuma dia panjang sikit lah. Okay, itu kamu kena kreatif. Baik, so seterusnya bagi-bagi, saya shortcut A dengan A potong, 1 tambah R. Okay, kat sini ada 1 tolak R. So bawa ke kiri dia akan jadi darab. Okey, 28 bagi 3 per 2. Okey, ni kira je kalkulator. Kemudian kembangkan dia. Okey, kembangkan dia akan dapat macam ni. 1 tolak R square. Kemudian kita nak R square. Okey, ni semua basic math Lepas pada tu semua basic math. Macam mana kamu olah kiri kanan, kanan. Okey, kemudian jawapan akhir R kamu akan ada 2 iaitu 1 per 3 or negatif 1 per 3. Okey, so the common ratio ada 2 lah kat sini. 1 per 3 or negatif 1 per 3. Okey, tu antara contoh soalan. Ada lagi satu lagi kan. Okey. Okey, last example yang terakhir. Okey, express the repeating decimal. Okey, yang ini adalah repeating decimal. Kalau kamu tengok nombor dia macam mana tu? 0,56363. Okay, in the form to sum to infinity in geometric progression, can express the number in the simplest form of fraction. Okay, macam mana daripada point tu kita nak tukarkan dia kepada fraction. Okay, kalau kamu perasan nombor tersebut, okay, ada setengah buku dia akan tulis macam ni. 0.563 dia buat macam bar kot, tak silap saya. Okay, bar. Okay, apa maksud bar tu? Bar tu 63 tu dia berulang. 63, 63, 63, 63, 63. So, ada banyak lah. Okay. Kat sini dia buat dot, maksudnya 0563, 63, 63 seterusnya. Baik, apa yang berlaku? Kamu pecahkan dia. Okay, yang pertama, pecahkan dengan yang repeating. Okay, yang repeating adalah 63 ni. Okay, so akan jadi depannya ada nombor 5. So 0.5 dia diasingkan. Okay, 0.5 tu diasingkan. Kemudian tinggallah 0.063. Okay, ingat dia sebenarnya 0.563. Okay, dia pecahkan 0.5
Okey, so tempat 5 tu digantikan dengan kosong lah. 6, 3. Okey, kalau ada 0.5, 6, 3, 6, 3. So, dipecah pada 3. Okey, 0.5. 0.45 dah diganti kosong, 6, 3. Okey. Yang ketiga, tempat 5, 6, 3 tu dah diganti dengan kosong. Okey, dia dah keluar dah kawan tadi. So, tinggallah 6, 3. Okey, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 3. Tu yang mana? Yang ni. Okey. So, dan seterusnya lah. Okey, seterusnya duduk. Okey, kalau tak apa kamu kira je berapa nombor selepas titik perpuluhan. So, ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu akan jadi kosong. 6, 3. Okey, so seterusnya bermakna nombor ni, nombor yang belakang ni akan menjadi infinity. Okey, hasil tambah untuk infinity. So, bermakna starting from 0.5, kemudian ditambah S infinity. So, 0.5 ni nak kekal untuk apa? Sebab dia nak fraction. Okay, jadikan dia sebagai fraction 1/2. So, S infinity gantikan. Okay, gantikan. Kita dah tahu ini adalah A dia. Okay, ini adalah A and then kamu boleh cari R dia. So, R dia adalah 0.00063 bahagi dengan 0.063. Okay, sepatutnya kamu akan dapat 0.01. Okay, so ganti saja dekat situ. Okay, A per 1 tolak R kan untuk infinity. Okay, ini kamu akan dapat fraction. So, 1/2 tambah 7/110. So, last kali dapatlah jawapan 31/55. Okay, tak pun kamu boleh tekan kalkulator 31 bahagi 55. Kamu akan dapat nombor perpuluhan tersebut lah. 0.563636363. Baik. So, kamu boleh juga try untuk soalan lain. Katakan satu lagi fraction yang nombor panjang seperti 1/3. Okay, 1/3. So, kamu bagikanlah 1/3 akan dapat 0.3333. Banyak kan? Ni pun kamu boleh apply. Okay, nanti kamu try. So, bagaimana kamu ada decimal. Okay, repeating decimal tu macam mana kamu nak tukarkan dia kepada fraction. Okay, konsep dia sama. Cuma kat sini sebab ini yang repeating dia start daripada 63. Okay, so 0.5 tu terpaksa dikeluarkan. Kalau yang kedua ni 1/3, kita tak ada yang tak repeat. Okay, semuanya repeat. Okay, maknanya kat sini dia boleh pecah lah. Okay, boleh pecah. Akan jadi yang pertama 0.3. Yang kedua 0.03. Okay, yang ketiga 0.003. Ulang balik 0.0003 dan seterusnya. Okay, dia punya tu. So, maknanya kena pasti siapa A, siapa R and then apply formula untuk S infinity. Baik, okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.